Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kepada channel saya, buat duit dengan setup FMCBR. Right, hari ini saya nak bercerita satu benda yang lain daripada CB1, base dan sebagainya. Ini adalah benda yang agak lama juga saya simpan dan saya guna, tapi saya tak dedahkan lagi. Dah lama lah guna benda ni. Fibo lah. Dia core dia masih lagi dengan Fibonacci. Okay. Now, sebenarnya penggunaan Fibonacci ni banyak boleh improvisekan dalam banyak bentuk lah. Kita improvisekan dia dalam banyak bentuk dan macam-macam cara penggunaan Fibonacci. So, kali ini saya nak beritahu ada satu benda yang saya guna, which is dinamakan sebagai Fibonacci, tapi lebih kepada bukan cari pullback, bukan cari trend ending, bukan. No, price ini bergerak dalam range. Kita kena faham bahawasanya price ini dia bergerak dalam range. Maksudnya bila ada satu low, bila ada satu low dan ada satu high di mana dia sudah berhenti high. So di sini price akan mula start turun. Alright, akan mula start turun. So boleh tak kalau kita nak ambil sell? Boleh. Right? Boleh. Macam mana? Sebentar. Dan yang dia turun ini kat mana tempat dia? Dan bila dia start naik balik, di mana mula untuk ambil buy? Alright? So benda ini sangat interesting. Dia bergerak dalam bentuk range dia. Baik. Untuk itu, ini adalah Fibonacci yang saya guna pakai. Kita akan ambil range dia. Perhatikan. So di sini, sini terbalik sorry. Perhatikan Fibo yang saya sudah custom ini, dah lama dah saya guna. Sini ada mula, which is mula jatuh lah. Bermaksudnya kalau kita buat satu penarikan tengok kepada high dan low price, mula dia nak jatuh, tapi saya tak boleh ambil sebarang sell di sini, takut dia buat new high. Tak boleh ambil sell di sini, takut dia buat new high. Nah ya, Pak Kasim. So now perhatikan di sini ada satu area yang saya namakan sebagai monitor zone. So kalau ini saya tukar kepada color hitam, mungkin dapat hitam sama hitam sebentar. Ada biru biru. Ini dinamakan sebagai monitor zone. Dan di bawah juga ada satu area monitor zone. Dan ini adalah take profit yang selamat untuk kita konsisten. So macam mana cara untuk kita ambil trade? So kita tak akan, kalau price datang ke sini masuk ke dalam monitor zone, kita tak akan ambil apa-apa action. Sebab normally kalau situasi sideways, dia akan bermain di dalam ini. Tetapi bila ada satu candle yang break monitor zone ini akan jadi zone yang kita akan sell. Kita akan sell. TP selamat di sini sebab market memang dalam bentuk retrace. TP selamat di situ untuk konsisten di kawasan sini. So di sini normally dia cari balik. Dia akan cari balik. Dia ada situ. So di sini you boleh ambil situasi untuk mencari buy. Untuk cari buy. Now, so
bila market masuk ke sini, tak boleh kita nak terus ambil buy, sebab situasi yang sama, kita kena takut-takut dia bolos. Bila kita dah nampak dia masuk, kita tarik. Sini jadi mula baru kan. Dia ending ni, ending naik ni ending. Sini jadi mula baru. Bawah ni mula baru. Di sini masih ada monitor line. Kita akan buy hanya bila market dah break dan masuk balik ke dalam zone di sini. Dan baru kita akan ambil buy. Di mana TP satu di sini, satu lagi adalah TP selamat di situ dan juga di area monitor zone di sini. So itu kita bermain dengan range market. Okey, kita bermain dengan range market. Okey, sebagai contoh, saya ambil nanti kita tengok apa yang berlaku lah. Now, tengok di sini. Di sini ada satu kenaikan. Alright. Kemudian ada satu penurunan. Okay. Bila kita tengok market ni start naik, dah start naik, kita akan start buat penarikan Fibonacci. Mungkin dia akan stop di sini. Sama level dekat sini kan. So kita tarik takut-takut. Tapi dia tak break. Dia tak break level ni. Bermaksud market masih lagi naik. Seterusnya kita tarik sampai atas. Bila kita tarik sampai atas, dia naik lagi, dia turun, dia bermain-main dalam monitor zone ni. Mula-mulalah 1, 2, 3 candle ni, dia bermain dalam monitor zone ni. Okey, daripada atas sana ke sini ya. Ni mulalah dia nak jatuh. Dia bermain, tiba-tiba ada satu batang candle breakout. So sekarang ini monitor zone sudah aktif menjadi zone untuk ambil sell. TP selamat kita adalah di area sini. TP selamat kita adalah di area ni. So satu lagi TP adalah di area sini. Another monitor zone. Tapi kadang-kadang kita rasa macam ni dah ada shadow ni, aku dah naik ni kot, dah TP dah. So kita pun biasa macam tu lah. So kita letak di sini. Alright. Okay. So kalau kita lihat di sini market ini lepas bermain di sini, cakap aku nak buy lah, masuk balik dia bolos sini. So kita tak boleh buy. Pasal dia dah buat satu breakout. Kita tak boleh buy, dia pergi ke next level. Okay, so kena hati-hati kat tengah. Boleh TP tapi bukan tempat untuk ambil entry. Boleh TP saja dekat tengah tadi, boleh TP je. Now, daripada sini kita unjurkan ke bawah. Bila kita unjurkan ke bawah, alright, bila kita unjurkan ke bawah, kita mungkin ingat dia nak pergi lagi. Tiba-tiba dia keluar daripada zone monitor line ni. Dia keluar daripada zone monitor line. Ini akan jadi buy. SL bawah lah seperti biasa. Terus dia naik ke atas. TP pertama boleh ambil di sini, tapi bukan asbab untuk ambil entry di tengah. Kita selalu tengok dekat ujung sini. So market naik lagi terus sampai atas. Okay, now. Bila dia sampai atas, kita tengok di sini. Sampai atas, di area sini. Ni. Okay, sampai atas di sini. So, kita sedang melihat kepada zone monitor line. Kalau ditakdirkan adalah candle yang keluar daripada zone monitor line ni, makanya kita boleh cari sell. Tapi tak ada. Tak ada yang keluar daripada zone yang monitor line ini menyebabkan tidak ada asbab untuk ambil sell. Sebab
kalau dia keluar satu candle sahaja cukup untuk kita sell dalam zone monitor line kita ni sampai ke bawah. Paling tidak pun di pertengahan sini, sebab sini ada base kan. Nah, kita tengok lagi. Ingat bila dia keluar retest balik dalam monitor line, kita boleh ambil buy. Sama juga di sini, bila dia keluar retest balik, boleh ambil sell. Okay. Now kalau kita tengok di sini kan, di sini ke sini, tiba-tiba dia buat new high. Bila dia buat new high, tiba-tiba kita tarik daripada sini sampai ke sini. Nampak tak di sini sudah keluar? Okey, terus dia cari zone bawah. Okey. Boleh tak ambil sell? Boleh, tapi kerana market ni tak datang retest, kalau kadang-kadang kita boleh lihat di smaller time frame, which is mungkin di 15 minit. Alright. Dia agak lajulah, terus sampai di sini, naik dan terus sampai ke bawah. So dia tak masuk balik ke area entry kita. Right? Tapi kalau kita ambil di area nak sell juga, bolehlah. Nah, tengok di sini. Daripada sini sampai ke bawah ni, tiba-tiba dia naik. So kita ambil satu sini. Okay. So kita boleh nampak, kalau duduk di 15 minit, ya, kita boleh nampak very good situasi. Nampak tak di sini? Ini adalah kawasan monitor line. Dia dah buat satu breakout. So boleh ambil buy. Kalau hard entry boleh ambil buy. Terus boleh ambil buy. Okey. Sekarang kita tengok situasi yang sekarang lah. Now, kita tengok situasi yang sekarang ini. Ambil dekat H1, senang lah. So, sekarang ini, market ini jangan abaikan yang tengah ni, pasal ini adalah situasi new CPI malam tadi. So, di sini sudah berlaku satu kenaikan sampai ke bawah. Sampai ke atas, sorry. Bila sampai ke atas, kita ada satu zone yang kita nak monitor. Ini sudah berlaku breakout. Bila ini sudah berlaku breakout, zone yang kita monitor ni, so now di sini adalah untuk entry sell. Bila dia masuk balik, ini adalah untuk entry sell. So always kita akan lihat kepada dia keluar daripada zone ni, dan yang bagus dia masuk balik ke situ, dan di sini kita boleh buat entry sell. Minima TP kita adalah di area sini, dan saya suka guna di time frame besar, sebab walaupun kita berada di TP minima, TP selamat, sekurang-kurangnya adalah dalam, kalau H4 tu 100 pip tu, insyaAllah. Ya, kita tengok lagi apa yang market yang sedang buat. Now, katakan kita berada di apa ni, H1 pun boleh, H4 pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kita tengok di sini. Saya suka bila ada rhythm dia, sebab memberikan kita entry yang baik. Okey, contoh okey. Kat mana saya nak buat? Saya pun pening. Terlalu banyak sangat contoh, saya pun tak pasti nak buat kat mana. Okey, ambil kat sini lah dulu, nanti kita tengok kat belakang. Di sini ada berlaku satu kenaikan. Tiba-tiba, sebab apa? Bila dia berlaku kenaikan, okey, kita mungkin ingat ini dah nak turun, just kita tarik saja di sini. Sorry. Okey. Market membuat satu lagi kenaikan, kita tarik lagi, ini tak break, tak boleh. Kita tarik lagi, ini pun tak break, zone ni tak boleh. Ini pun tak break juga, tak boleh. Okey, terus sampai sini. Okey, terus sampai situ. So bila sampai di sini,
sampai sini, tiba-tiba ada breakout sini. Ni ada breakout, ada new breakout, masuk balik sell, boleh tahan 100 pip boleh tahan okay, sebelum dia buat new high. Mungkin kita tak TP dengan selamat, tapi kita tetap profit. Itu yang penting. Kemudian dia buat new high. So this new high daripada sini kita ambil daripada bawah ni sampai ke sini. Ini adalah kita punya breakout. Tengok dekat 15 minit boleh nampak dengan jelas lah dia punya breakout dia. Nampak dia breakout, dia retest balik masuk dalam. So TP yang selamat kita adalah di area situ, di pertengahan dia. Ya, itu adalah TP selamat. Tapi kalau kita suka dengan 15 minit, jom kita tengok. Ini ada high di sini, ini ada low di sini sampai ke high di sini. Alright, so di sini sebenarnya sudah boleh buat sell. Instead of di sini adalah di H1 atau di H4 tadi, di sini sudah boleh buat sell wise sebab dia dah break. Ini adalah zone monitor line kita. Retest, naik, breakout, you go for sell. First TP, second TP di area sini. Sebab kita ada Fibo satu lagi kan, so tak ada masalah. So di sini ke sini kita nampak dia buat satu low baru. Okay, so ini jelas dia telah pun breakout di sini. Ini adalah zone buy monitor line kita. Dan finally dia pergi ke area sini. Right, dia pergi ke area situ, so boleh TP juga di area situ, di area satu lagi monitor line di sebelah atas. Now, daripada sini pula so market sudah naik kan. Nak bagi confirm, kita boleh tengok sampai ke sini. Semasa dia sampai ke sini, okay, you boleh nampak ada satu zone di sini. Sudah breakout, naik retest, masih sustain dengan SL ke atas sini. TP kita yang paling minima adalah di bawah sini. Okay, now tengok lagi di area sini. Saya ambil di area sini lah ya. Okay, turun, naik, turun. Ada satu monitor line di sini, monitor zone di sini. Breakout kan. So di sini adalah tempat untuk ambil buy. Okay. Susahnya, bukan susah, lecehnya kalau kita duduk dekat 15 minit begitulah, atas bawah. Sebab tu saya lebih suka di H1 ataupun di H4. Sangat-sangat simple kalau kita guna di H1 ataupun di H4. Now, kalau saya ambil terus daripada sini sampai ke sini, sebenarnya di sini lah. Sebab di sini sudah naik, retrace, go kan. So ini mula baru naik, okay, retrace. So you boleh nampak situasi market bila mana dia dah sebab breakout di sini, kita boleh ambil TP dulu di area sini sebab sini dia sudah breakout. Ya, dia sudah buat breakout. So sini pun boleh masuk lagi. Okey. Okey. Kat mana lagi? Kat sini ya. Ni nak sell ni. Buat new high sampai ke atas. So you boleh nampak this line, this zone sudah breakout. Masuk, you boleh sell di area ni. Alright, you boleh sell di sini. Okay. Dan you tengok juga di sini. Di sini ada
breakout boleh buy dalam monitor line ni, monitor zone ni boleh buy, boleh ambil first TP sini, second TP di area sini. Okey, saya kata ada satu jatuhan dan you tengok di sini ada satu zone B lah ataupun base di area sini. Ada base di sini kan, so maksudnya aku nak buy lah sini kan, aku nak buy. Tunggu, tarik daripada sini sampai bawah ni, tunggu, jangan buy sini, takut dia bolos. Tunggu dia break zone ni, break, retest balik dalam zone ni, then you boleh ambil buy. Okay, you boleh ambil buy teruslah. Okay, dia naik, dia buat di sini, ada tak peluang untuk aku ambil sell, ambil di sini sampai ke atas. Okay, so ini tak sempat lah. Why? Sebab dia tak retest, mungkin sebab news kan. Waktu news dia naik, dia terus turun, so di situ tak ada retest, so tak ada retest di area sini, so tak boleh nak ambil. Tapi di sini kita lihat sekali lagi market turun, lepas tu ada base di area sini, aku nak buy. Boleh tak aku buy? Nak buy dia base tu, sabar. Sebelum anda mengambil keputusan untuk buat buy, ambil di sini, tarik di sini. So pastikan ada dua ni, ni adalah zone yang you kena monitor. Semasa market sampai sini, dia naik dan close atas pada zone, you boleh buy dekat dalam retest di sini. So kita tak buy sini lah, kita buy dekat area retest sini, terus market naik sampai ke atas. Okay, boleh TP di sini untuk selamat, TP di sini boleh, TP di sini boleh, tapi market buat new high lah. Okay, now so now kalau kita lihat situasi dalam sini, kita tengok di sini daripada sini dia buat satu high, boleh tak kita ambil sell? Jom kita tengok, takut lah, kita tengok lah, boleh tak kita ambil sell? Kita ambil sini sampai ke atas. Okay, boleh tak aku ambil sell? Remember, sebelum pada you nak sell di sini, dia kena ada breakout dulu di zone ni. Dia kena breakout dulu, retest, boleh ambil TP dekat, TP selamat. Ini pun sudah memberikan hampir 200 pip lebih. Okay, 200 pip lebih. Now, okay. Kemudian because of kadang-kadang kita ada insting, ini ada support ni, dia nak naik ni. Sebelum pada you cakap dia nak naik, buat dulu, sebab dia dah turun, dia dah turun sini sampai sini. Sebelum pada you nak kata dia nak naik, you tarik dulu di sini. Tarik di sini. Always look for monitor zone. Pastikan market ni naik, retest dulu monitor zone, pam, dia naik. Kita sentiasa akan alert kepada zone monitor, sama ada dia nak jadi TP, sama ada dia nak jadi buy or sell area. Di situlah area yang you kena monitor. Okay, now semalam kita lihat market ni dia naik sampai sini. Okay, so kita pun aku nak sell lah ni. Okay, sebelum you nak ambil sell, pastikan dulu buat penarikan biar dia break monitor zone dulu. So selagi ini zone yang you kena monitor, selagi tidak ada zone yang breakout di sini dan retest masuk ke situ, maknanya tidak adalah area untuk you buat sell. Market masih meneruskan kenaikan daripada sini sampai ke sini.
Ni tadi kita buat dekat 15 dengan H1, kita tengok dekat H4. Bila kita tengok dekat H4, kita tarik satu di sini sampai di sini. Sekarang ini market ini belum lagi membuat sebarang breakout di sini. Ini adalah zone monitor kita. So dengan cara ini anda lebih relax. Sepatutnya anda tahu anda hanya akan sell bila zone monitor ini di breakout, then only you go for sell. Ini adalah kawasan TP kita yang selamat lah. Selagi ini tak berlaku breakout, maksudnya tak boleh sell. So ini sangat-sangat sangat-sangat senang untuk kita monitor apakah kita boleh sell atau boleh buy. Kita tengok lagi dengan pair yang lain lah. Contoh dia kan. Okey, kita tengok pair lain. Okey. Di sini kita melihat ada satu a very good kenaikan. Daripada sini tarik sampai ke atas. Alright, so you boleh nampak sebelum pada dia break di situ, dia bermain-main di sini. Main, tiba-tiba dia buat breakout. Then only you go for sell. So kadang-kadang bila dah breakout, pergilah ke 1 jam. So you boleh nampak di tempat yang retest zone di H4, you boleh ambil sell. Kita buat plan di so, okay, now tengok di sini. Katakanlah you tahulah di sini ada base. Market dah sampai. So, instead of buying terus, takut-takut bolos, buat satu penarikan Fibonacci daripada sini ke sini. Kan? Candle belum settle lagi, mungkin pukul 4 nanti baru dia settle. Tetapi kita realize selagi ini tidak dipecahkan, right, selagi ini zone belum dipecahkan, tidak ada istilah buy. Kita nak dia akan naik, break dulu zone ini, kerana zone ini akan menjadi area buy. So monitor dulu, dia breakout, dia akan jadi area buy. Ini adalah TP yang selamat. In fact, kadang-kadang dia boleh sampai ke situ. Okay, contoh lain. Okey, contoh lain. Katakanlah ya, contoh lain lah. Contoh lain, tengok di sini. Di sini ada satu, okey, tengok di sini dululah. Selepas berlaku satu kenaikan, tiba-tiba berlaku selepas satu jatuhan, tiba-tiba dia buat pullback. Dan because of this is the pullback, dalam skala time frame kecil, besar, dia ada sebentar. Lain yang nak klik, lain yang ni. Sebentar. So, daripada sini ada satu support di sini, resistance sini. Tiba-tiba dia buat shadow. Buat shadow ya. Okey. Tarik. Okey. So, the only thing yang you boleh kalau you nak sell adalah this zone. Dia kena bolos. Jom kita tengok dekat H1. Dia kena bolos this zone. So nampak di sini dia sudah bolos, dia masuk balik dalam zone, pam, dia turun. Itu saja yang you perlu. Dengan insting lah. Bila dia turun, TP kita dalam normal situasi, okay, you boleh ambil TP selamat di sini atau di area monitor di sini. Tapi kita ada TP yang lain juga. Tapi kalau nak selamat, this is to TP lah. So market meneruskan lagi jatuhan. So kita pun tarik. Ini ada base di sini kan? Ada base di sini. Ada support di sini. Ni nak naik ni. You pun tarik.
You tarik di sini ke sini. So candle ni dah cuba go up, tapi tak boleh lepas zone sini. Tak adalah untuk istilah buy. In fact, you kena cari meneruskan sell. So finally dia sampai di sini. You nampak ada macam engulf lah ni di sini ni, ada macam engulf candle bull kan. So you pun tarik sampai di sini. So bila you tarik sampai ke sini, the only zone yang you nak monitor this zone. Monitor zone, breakout you boleh cari buy. TP di another monitor zone. Okay. Sangat simple menggunakan ini, sangat-sangat simple, dan kita juga tak gelojoh. Contoh, kan, tiba-tiba di sini berlaku satu jatuhan. Okay, satu jatuhan. So, buat satu penarikan Fibonacci daripada sini sampai ke sini. You akan nampak there is a zone yang you kena monitor untuk ambil sell. You kena monitor untuk ambil sell. In fact, sebenarnya daripada sini, bila market ni buat satu kenaikan, tarik di sini, cari asbab untuk ambil sell. Dekat mana nak ambil sell? Tuh. Ini dia sudah bolos. Ini zone. Okey, tengok ini zone, dia sudah bolos, masuk balik dalam monitor zone kita. Itu adalah asbab untuk kita sell. Itu adalah asbab untuk kita ambil sell. Okey. Kadang-kadang ada short move seperti di sini, naik di sini kan. Okey, tarik di sini. So ini pun kita boleh ambil buy bila dia dah break zone ni, retest di sini. Tapi ini sebab di sini ada base, ini adalah a very good TP yang sangat selamat. TP yang sangat selamat. Dia turun. Okey, kita tengok lagi ke belakang. Kita dah buat kat depan ni, kita tengok lagi ke belakang. Okey. Saya suka bila dia buat market buat begini. Sebab apa? Dia memberikan saya asbab untuk ambil lagi sell. Sebagai contoh, daripada sini ke sini sudah berlaku satu jatuhan yang sangat baik. So kalau kita nak ambil buy sedikit, kita tengok daripada sini sampai sini. Alright, mana dia monitor zone kita? Market ni naik, bolos kita punya monitor zone. Bolos. So di sini adalah tempat untuk kita ambil buy. TP selamat kita adalah di kawasan sini. So daripada sini berlaku satu penurunan, sangat baik untuk membuat sell. Tarik di sini, berlaku satu penurunan, break kawasan monitor zone, kita akan breakout di sini monitor zone, sell dalam ini, terus ke bawah. So daripada sini kita tengok di sini ada base. Ini bagi shadow, ini nak naik ni. Okey, tak apa. Daripada sini pastikan dia break zone monitor. This one dia break zone monitor. Ini dia break zone monitor. Ini adalah area untuk buy kita. Dia breakout zone monitor, dia masuk balik retest zone area buy kita dalam monitor zone, terus sampai ke atas. Kemudian kita kata di sini ada base ataupun ada support resistance. Okey, tiba-tiba dia buat satu penurunan. Ini kita dah buat tadi. Buat satu penarikan Fibonacci. Okey, pastikan ini adalah zone yang dimonitor. Dia sudah bolos, masuk retest
SL atas sini, sub dia turun. It's a very very nice cara untuk membuat. Okay, kita tengok lagi ya. Now tiba-tiba okay, tiba-tiba kita tengok satu candle besar, tak beranilah. Tak berani ni, aku tak berani ni nak buy ni, tak berani ni, candle ni terlalu besar, sell ni, candle ni terlalu besar. Okey, tengok apa yang diberitahu oleh Fibonacci kita. Daripada sini tarik sampai bawah. So candle ni dia naik, even dia besar, tapi dia naik ni, dia break zone yang kita monitor ni. Ni zone monitor kita. You boleh nampak di sini zone monitor, dia break, dia masuk balik retest, you just buy inside this, dia akan pergi the next zone monitor. Tapi kalau nak TP selamat di area sini pun sudah boleh ambil TP ya, di sini juga sudah boleh ambil TP. Dia pergi ke next TP kita di area another monitor zone, sama ada dia nak buat penurunan ataupun tak. Jom kita tengok daripada sini, sebab kita pun tengok di sini ni ada support resistor ni, ada base ni, tiba-tiba ada shadow lain macam ni. Jom kita tengok ada tak dia break zone monitor kita. Pergi ke sini, right, finally mana zone monitor dia break, di zone monitor dia break, right, ni zone monitor dia break. So kita buat sell dalam ni, masih boleh kita dapat sell. Ini pun sudah cukup 295 pip. Banyak bosku, 295 pip. Tapi tak sampai ke area TP selamat lah, tapi masih banyak ya, masih sangat banyak. Dan di sini ada base, orang kata apa, swap zone. Okey lah, kita pun tengok market naik. Ni nak naik ni, ambil sini monitor zone, taruh di sini. So di sini you akan nampak ada zone ini sudah buat breakout, tapi dia tak datang retest ni kan. Tapi kalau nak hard entry, sell takut terlepas bas, masuk je lah, masuk je, tak ada masalah. Okey, dan market buat satu kenaikan. Jom kita tengok apakah di sini ada asbab untuk kita ambil sell. Yap, di sini dia sudah breakout zone. Ini breakout zone. So di sini adalah zone untuk kita sell. Alright. Ini sudah breakout zone, kita sell. TP selamat kita sampai di TP selamat. Okey. Kemudian dia meneruskan kenaikan. Jom kita tengok. Tiba-tiba shadow naik, pump, buat satu penarikan, naik TP selamat, dan juga ini adalah zone buy. Okey, naik, retest, terus makin naik sampai ke atas. Sampai ke atas, kita kata aku nak cari sell, boleh, dengan syarat daripada sini ke sini kena ada zone yang sudah di breakout, sell dalam monitor zone, TP balik di zone selamat ataupun next monitor zone. Alright, so saya boleh go on nak beritahu betapa accurate-nya this Fibo. This is a magic Fibo. Alright, it's a very convenient untuk mencari asbab buy ataupun sell. Okay, so now kita tengok, kalau tengok di sini, okay. Tadi saya beritahu apa? Di sini ada. Okay, now H4 dia tak beri ni ya. Okay, H4 dia tak beri sell H4, tapi H1 dia ada beri situasi sell. Now
TV selamat kita adalah di kawasan sini. Sebentar. Okey, so TV selamat kita ada di sini. So apakah dia akan naik? Dia akan naik. So risk kita punya, kalau breakout ni habislah. Kita kena accept any SL. Accept any SL. Okey. Tetapi bagi saya ini adalah convergent. Ini adalah pullback. So just a pullback, which is kita akan cari di area sini. Just a pullback, kita akan cari di area situ. Okay. So tunggu, tak ada masalah. Now contoh lagi. Contoh lain. Di 15 minit lah. Kita boleh nampak kenapa dia naik di 15 minit. Okay. Di sini berlaku satu penurunan. Buat satu penarikan dan kita nak tengok sebab apa dia boleh naik. Di sini dia sudah breakout. So dia naik, dia cari zone atas. Seperti yang saya beritahu lah. Dia cari zone atas. Another monitor zone di sebelah atas. Okay, now sekarang ini dia nak turun tak okay, I don't know, tetapi tarik satu penarikan Fibonacci. So kalau zone ini sudah dibolos, kita boleh tunggu sell di sini dan TP selamat kita boleh ambil di another monitor zone ataupun di TP selamat di sini. Itu saja yang you perlu. Sama juga seperti ini. Kalau you tengok di sini, you nak ambil sell, ambil daripada sini sampai ke sini. Okay. So now daripada sini dia sudah bolos di sini. Bolos kan? You boleh ambil sell 40 pip. Ini 15 minit So hati-hati dengan 15 minit. Kenapa? Kerana dia banyak choppy. Tapi kalau kita tahu direction di time frame besar, sangat baik sekali lah. Okay. So itu adalah di gold. Ni pun kita dah buat. Let's say kalau kita pergi ke USD index ataupun di Dow Jones, boleh tak kita guna di Dow Jones? Boleh je. Sebab apa? Dia sangat universal. Sangat universal. Baik. Now contoh kalau kita ada dekat H1 lah. Saya ambil di H1 senang di mana kita nak buat? Okey. Let's say kata kita tengok apa yang berlaku sekarang. Kita tengok apa yang berlaku sekarang. Now, di sini ada satu penurunan. Okey. Sebentar ya, sebentar. Naik. So di sini kita tengok aku nak ambil buy, baik. Ambil di sini, pastikan dia break zone ni, pastikan dia break ni, then you buy dalam zone, break, pom. Sangat-sangat, kalau dia jadi memang rezeki yang sangat-sangat baik. So daripada sini berlaku satu kenaikan terus. Tiba-tiba berlaku inggah, you nampak nak turun lah. So buat satu penarikan daripada sini sampai sini. So you boleh nampak this candle sudah break. So you boleh sell dalam zone ni, TP yang selamat. TP selamat. Ya, TP selamat. Tiba-tiba ada berlaku SOP dia naik ni. SOP dia naik. Ini dah memang nak confirm naik lah. Ambil di sini, tarik di bawah. SOP dia naik. Ini adalah zoom buy. SOP dia naik, retest. Ini adalah zoom buy. Seterusnya daripada sini terus sampai sini. Alright, now this is the moment of terus lah.
Ini jangan kisahlah, ini yang malam tadi CPI memang tak sempat you nak masuk pun kan. Sop dia turun dah bagi TP dah. Dah tak sempat lah. So tengok di sini, dalam normal situasi kita menunggu zon ini dipecahkan. Selagi dia tak pecah, tak adalah untuk sell. So bila kita lihat dia sudah pecah, kita akan ambil sell di dalam sini. So TP kita selamat ada dari sini. Ini akan memberikan lebih kurang dalam 300 pip, tetapi normally dia boleh pergi sampai ke zone monitor line. Zone monitor line kita nampak di sini juga ada base. Ini sangat-sangat baik untuk dijadikan sebagai panduan. Boleh tak aku buy sekarang? Boleh tak aku sell sekarang? Dengan Magic Fibo ni kita boleh guna banyak. So now tengok di sini ya. Tengok di sini ya. Right. Daripada atas sini benda ni dah berlaku. So kita nak tengok boleh tak aku nak ambil buy. So ambil di sini sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Sikit sebanyak dia akan beri kita. Sebenarnya di sini sudah terlalu banyak lengkok dia kan. Banyak lengkok dia. Right. Sebenarnya kalau kita nak, kita kena ikut daripada awal lah. Contoh di sini dulu. Di sini sudah break. Sudah breakout, retest, TP selamat di area sini dan dia berlaku another low. So daripada sini kita kata dia nak naik kot. Okeylah, buat satu penarikan Fibonacci. Okey, ini contoh kalau dia nak buat fail. Kita kena tunjuk juga dia nak buat fail. Tapi fail dia tetap ada pip kan, bukan kata tak ada pip. Okey, breakout, retest, you buy. Bila you buy tetap ada pip dalam 50 pip lah, lebih kurang begitu. Tapi kita pun tahu ini direction market dia kan. Ini direction market kita berlaku breakout dan kita kata hit SL lah. Kita kata kita hit SL. Okey, tak ada masalah. Dan market ini meneruskan a very good jatuhan. So kalau kita berada dekat 15 minit, okey, this is the 15 minit tadi. This is 15 minit tadi. Dekat mana dia punya okey, ini dia punya punca dia kan. So ini adalah dia punya punca dia. So kita lihat opportunity sell more daripada kita nak buy. Market ni naik sampai ke sini. Okey. Okey, ini mungkin ada news naik, turun, naik. So I would say saya akan letak dia ada sini. Naik, turun, dia mula naik balik sini mula naik balik. So letak kat sini. Kalau situasi market ini normal, tidak dikacau oleh news dan sebagainya, dia sangat-sangat relevan untuk dijadikan sebagai panduan untuk ambil sell. Sangat-sangat baik. Right? Sangat-sangat baik. Tapi saya sarankan guna time frame yang lebih besar. Okey, seperti kalau di sini. Okey. So you boleh nampak ini adalah zone monitor. Okey, tiba-tiba dia sudah close di bawah. You can go to H4 ni 15 minit. So you boleh nampak this candle sudah break zone. This is the retest 1. Okay, turun. Okay. Now, so kalau kita lihat di day turun, di manakah tempat untuk buy? You boleh nampak zone ni. Okay, zone ni breakout, retest. So obviously I would say market ini akan sampai di sini.
Sebab dia sudah pun break TP selamat kita, so dia akan pergi, itu paling minimal lah, paling minimal dia akan pergi ke area situ. Sebelum pada you nak ambil sell, you kena tengok tu direction time yang besar, dia akan sampai ke situ. So dia H4, saya tak nampak sebarang indication untuk ambil sell lagi lah. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini turun, sebab kalau di sini turun pun kita boleh nampak risk good sign, berlaku satu kenaikan, break satu zone di sini adalah tempat untuk ambil buy. Dan let's say kata saya buat somewhere like this, let's say saya buat something like this. So I do believe ini adalah zone untuk monitor kalau dia nak buat pullback kan, kalau dia nak buat pullback. So kena be realistic, so that then only you can go for sell untuk TP selamat di area situ. Selagi tak ada sell lah. Selagi tak ada sell. Now mungkin you nak lihat di 15 minit. Okay. So tengok di sini high turun, ambil di sini sampai ke atas. Okay. TP selamat kita adalah di area situ. Itu TP selamat kita lah, untuk ada di area situ. Tapi ini tak cukup untuk memberikan jatuhan, sebab H1 dengan H4 tidak begitu menyokong untuk jatuh ya. Tapi kita boleh ambil sekadar TP selamat di area sini lah. TP selamat kita boleh nampak di sini, turun, retest balik area monitor. So ini adalah kawasan TP selamat lah. Alright, so ini adalah Fibo yang sangat-sangat saya suka, sangat-sangat baik ya. Ada siapa yang nak setting, kena PM saya lah ya, sebab dia sangat bernilai bagi saya. Sebab bukan mudah untuk create something, so ada nilai dia. So siapa yang nak boleh PM saya dekat FB ataupun di WhatsApp, saya akan beritahu dekat description. So ini sangat-sangat baik untuk dijadikan sebagai panduan bahasanya kita boleh buy ataupun boleh ambil sell. Kita tengok lagi di sini. Right. Now ni 15 minit. So very good. 15 minit. So dia buat new high. New high kita jangan takut lah. Satunya dia buat satu divergence. Of course market nak berubah, kena ada a very good divergence. Now the moment yang kita nak adalah di manakah situasi kita nak ambil sell. Okay, let's say saya ambil di M15 ataupun M5. Okay. Daripada sini kita nampak shadow. Rasa-rasa macam nak turun ni. Buat penarikan di sini. Rasa-rasa macam nak turun. So kalau candle manage to break this zone, I go for sell for sure. If any candle manage to break this zone, yes, I go for sell. I go for sell. Okay, untuk TP selamat. Seperti mana yang berlaku di sini juga. Okay, manage to break di sini, retest, boleh ambil TP selamat di area sini. Kemudian kita tengok balik di sini. Right, dia sudah break zone di sini. Tendensi untuk go up lah. Tendensi go up. So kalau kita tarik di sini pula, sorry, kita tak dapat exactly break untuk go and retest di area sini untuk dijadikan panduan untuk ambil sell. So sama juga di sini. Kalau dia break, yes. Tak break, janganlah.
Okay, kalau dia tak break, tak usah. So now kita menunggu a very good divergent untuk market buat. Okay, akan buat divergent. So saya sudah nampak divergent ini sedang dibuat oleh market lah. So at any time dia akan ada sell nanti. So sabar saja menunggu. Okay. Alright, itu saja daripada saya. Semoga anda terhibur dan juga ada sesuatu yang anda ingin pelajari. So sekali lagi, this is my magic fiber. Alright, so very good untuk buat buy or sell dengan sudah ada zone yang tersedia. Breakout, retest this zone untuk buy, something like this lah. It's very good zone untuk dijadi. So kadang-kadang kita tak tahu nak kat mana nak zone. Okay, now I give you zone so that you can execute you punya entry. Okay, ada zone yang you boleh ni. So itu saja. Itu saja daripada saya. Kalau you berminat dan mahu lihat setting Fibo ni, you boleh PM saya insyaAllah. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.